Terima kasih. Tan Sri, saya ingat Tan Sri nak ingatkan saya sebab melibatkan Ketua Hakim Negara, ya, ataupun tapi seorang peguam biasa. Dia juga seorang rakyat Malaysia yang apabila dia melakukan satu perkara akan ada timbal balas reaksi. Sebab itu saya kaitkan tadi, apakah dengan saya memiliki dokumen seperti ini nanti, apabila kanun kesesaan ini berkuat kuasa, saya akan terdedah kepada tindakan. Walhal Tan Sri bangkitkan soal authenticity of the letter. Ya, saya sempat melakukan risikan saya, bahkan kes-kes yang dimohon penangguhan sudah pun sah ditangguhkan. Adakah ianya disalinkan kepada peguam lawan? Menjawab soalan Puchong, dalam surat ini tidak ada salinan kepada peguam lawan. Jadi Tan Sri, saya hormati teguran Tan Sri, saya harus berhati-hati, ya, tapi sebagai seorang yang mengambil interest public at last sebagai keutamaan, inilah platform terbaik untuk saya meminta penjelasan daripada pihak kerajaan. Pertama, sila sahkan apakah kebenaran tentang proses mendapatkan penangguhan dengan cara ini, dan tempek pula dengan nama. Kalau benda ni tak betul, sedangkan nama pekan dan juga isteri dibabitkan, itu jauh lebih serius. Padahal tak kena mengena pun, tak perlu pergi New York pun, tak perlu pergi Paris pun, tak perlu pergi London seperti mana surat. Tapi SK kepada Perdana Menteri dan sebagainya, dalam keadaan Perdana Menteri tak lantik dia, tak tahu menahu, ini lebih serius. Sebab itu yang saya soalkan ialah proses untuk kita meluluskan dan kemudiannya rang undang-undang yang tertera di sini berkenaan memilikan dokumen yang dianggap sebagai boleh menjejaskan amalan perjalanan demokrasi berparlimen dan sebagainya. Jadi inilah Tan Sri yang saya sifatkan sebagai platform terbaik untuk pihak eksekutif memberikan penjelasan. Macam minta mencelah. Tan Sri, terima kasih, dan terima kasih pada Macam. Macam apa yang disebut tadi oleh surat ini cukup menarik. Saya pun ingin berkongsi di sini maklumat yang saya ada tentang surat itu, sebab peguam-peguam yang menerima salinan surat itu telah mengesahkan kesahihan surat itu, ya, pada saya. Termasuk peguam yang mewakili Majlis Peguam, sebab Majlis Peguam terlibat dalam salah satu kes yang disenaraikan dalam senarai kes yang dilampirkan pada surat tersebut. Pengasihan bagi saya, kesahihan surat itu, Tan Sri, bukan isu lah di sini. Isunya yang saya nampak Macam bawa, dan ini pun saya ingin minta penjelasan daripada Macam, apakah implikasi kandungan surat ini? Sebab sini didedahkan satu isu adalah sama ada kerajaan Malaysia ini boleh disamakan dengan Perdana Menteri dan isterinya. Itu satu isu, ya. Tapi yang isu lebih besar adalah permintaan dalam yang didedahkan dalam permintaan penangguhan kes itu, iaitu dia mengendalikan satu sensitive mission, ya. Apa sensitive mission ini yang perlu diselesaikan sebelum pilihan raya, dan melibatkan kes-kes mahkamah di 4 bandar raya di dunia ini, dan secara terperinci disebut tugas dia adalah pergi ke tempat-tempat ini, menemu duga saksi-saksi, mengambil statement, membuat claims dan sebagainya. Ini sudah jadi satu isu kepentingan awam dengan pendedahan ini, dan banyak soalan sekarang timbul sekarang. Apakah isu ini yang akan dibawa oleh peguam ini yang berkaitan, because ini bukan isu peribadi lagi, sebab dikaitkan dengan masa tempoh timing dengan izin pilihan raya. So it's no more private matter. What is this about? Apakah implikasi dia semua ini perlu dijawab oleh kerajaan? Dan balik pada hubungan dengan rang undang ini. Ini yang maksud kita dengan definasi atau takrifan yang cukup longgar. Espionage dengan izin, Tan Sri, disebut di sini, ya, saya baca dengan izin, means an activity to obtain sensitive. When you are debating, you mesti ingat bahawa ini flow. Betul. I'm going to go back to him. So definisi ini sebagai contoh. So bagi saya ingin minta daripada pendapat daripada Macam.
Definasi espionage di sini. An activity dengan izin, an activity to obtain sensitive information by ulterior or illegal means for the purpose that is prejudicial to the security or interest of Malaysia. Boleh ke macam sekarang dituduh melakukan espionage sebab memiliki dokumen, dan ada juga kesalahan lagi lain. This is what we mean, Dan Sri. Itulah isu dia yang saya nak bangkit pada Macang dan minta penjelasan daripada Macang. Terima kasih rakan saya dari Subang, Tan Sri. Itulah isu yang saya tadi berpendapat, maksud yang ingin saya sampaikan, dan saya mohon ianya dimasukkan sebahagian daripada ucapan saya. Kerana apabila proses meluluskan rang undang-undang ini selesai sampai ke Dewan Negara, kemudian diwartakan, Tan Sri, apa jadi apabila kita mengambil peranan untuk mendedahkan atau menghebahkan perlakuan yang seperti ini? Apakah di sana kita tertakluk kepada perkara yang dianggap sebagai memiliki dokumen yang mengancam, menjejaskan perjalanan demokrasi? Sedangkan seperti disebut oleh Subang, seperti disebut oleh rakan-rakan saya dari Balik Pulau dan juga Puchong, ini sudah melibatkan isu kepentingan awam. Kerana surat yang memberikan perincian ini, seorang hakim juga seorang manusia biasa, walau sebagaimanapun kita nak menghormati prinsip pengasingan kuasa, apabila tertera nama Perdana Menteri dan isteri, dan itu terbukti bila kita melakukan semakan terhadap kes-kes, ditangguh sungguh. Jadi ada kesan terhadap permohonan ini kepada perjalanan kes. Barangkali kalau ikut hari bulan sekarang, Tuan Sri, peguam ini sudah berada di luar negara sebab dia nak kena interview saksi, nak kena prepare affidavit, nak kena jumpa dengan nak kena negotiate dengan pelbagai pihak, nak draft claim, affidavit, interviewing witnesses who are in New York, London, Paris, Basel, segala macam. Jadi saya tinggalkan ini, Tan Sri, kepada Yang Berhormat Menteri yang akan menggulung dan menjawab. Kerana saya anggap ini seperti rakan-rakan yang lain, kita anggap ini sebagai satu isu yang serius, terutama ketika memohon penangguhan secara blanket terhadap puluhan kes. Yang pertama. Yang kedua, apakah benar itu membabitkan kerajaan Malaysia yang melantik? I have been appointed on behalf of the government of Malaysia, in particular yang amat berhormat Perdana Menteri and isteri Perdana Menteri. Jelas. Macam minta penjelasan isu yang sama. Sorry, Tan Johor Batu. Just very short. Di sini macam saya juga nak tanya, kemungkinan boleh dimasukkan juga persoalan Tan Sri. Kalau lantikan ini daripada kerajaan, saya nak tahu siapa yang bayar kos guaman dan juga siapa yang bayar tanggung segala kos untuk peguam ini pergi ke merata tempat di dunia untuk mengambil arahan dan sebagainya. Itu adalah satu perkara yang saya rasa is in the interest of public. Kerana kalau dilantik oleh kerajaan, adakah kerajaan bayar untuk semua ini, Tan Sri? Macam sedikit saja. Saya kita bangkitkan isu ini berkenaan dengan undang-undang ini yang kita ingin tunjukkan berapa problematik kalau kita luluskan undang-undang. Tan Sri yang dipetua tadi sebut sama ada dokumen ini autentik atau tidak. Masalah sekarang, kalau undang-undang ini diluluskan, kalau ini tidak autentik, kita nak tahu penjelasan dari menteri. Kalau tidak autentik, 124I, dissemination of false reports, kena pula ke Macang. Kalau ia autentik, kepentingan negara, so Macang juga kena espionage, imprisonment for life. So ini yang jadi masalah, dan kita harus jelaskan kalau undang-undang ini jangan keterlaluan sampai whistleblower tidak berani dedahkan dokumen. So itu yang tadi kita sebut kepentingan awam, tetapi rang undang-undang ini sebut kepentingan negara. Jadi apa yang kita harus jelaskan ialah perbezaan di antara kepentingan awam dan kepentingan negara. Kita harap dapat penjelasan daripada Macang. Nanti Macang. Sebab saya mengingatkan Macang ialah menurut peraturan mesyuarat kita,
setiap apa dokumen yang dikemukakan oleh seorang yang berhormat waktu berhujah, sama ada dia keratan-keratan akbar ataupun seperti begini, yang berhormat yang membawa itu bertanggung jawab kepada kesahihan. Itu sebab saya bertanya, saya mengingatkan, apabila yang berhormat itu sudah ingat, sedar, itu terpulang kepada dia untuk risiko-risiko seterusnya. Kerana kan ada ahli yang berhormat terdahulu, umpamanya macam mendiang Datuk Makoding yang membuat hujah, selepas itu diambil tindakan oleh polis kena mengasut. Begitu. Soal-soal lain itu yang berhormat, saya tidak ambil kira, kerana tugas saya mempengurusi mesyuarat. Dan bagi peguam-peguam pula yang tahu ini, umpamanya macam Subang, macam Pocong, mengesahkan, maybe they are within the privy of that thing because they got a copy. I have not got anything. Itu sebab. Sila. Tan Sri, terima kasih rakan saya dari Batu dan dari Puchong. Ya. Kalau yang menjadi peguam bagi pihak Perdana Menteri dan pihak kerajaan Malaysia itu peguam negara, segala perbelanjaan, ya, penerbangan, penginapan, makan minum dan entertainment dan sebagainya itu kita faham. Itu sememangnya entitled untuk dia. Ya. Tapi apabila kita melantik seorang peguam dan pengamal undang-undang persendirian bagi pihak kerajaan Malaysia, tentulah soal pembiayaan kos ini haruslah ada pertanggungjawaban. Saya anggap itu persoalan yang sangat kuat. Yang dibangkitkan tadi oleh Batu soal authenticity yang juga Tan Sri ingatkan saya dan saya hormati, dan di pihak kami juga telah melakukan siasatan yang rapi. Saya tengok begini, ya. Waktu kita luluskan undang-undang kesalahan keselamatan, Tan Sri, ya, kalau di pihak kerajaan dia penyataan daripada orang yang sudah mati pun boleh pakai. Tak mengemukakan eksibit pun boleh. Kemudian sabitan berdasarkan testimoni kanak-kanak pun tak apa. Ya, ini semua maknanya begitu sekali kelonggaran yang diberikan, ya, kalau nak sabitkan seorang yang disyaki sebagai menjejaskan keselamatan negara. Tapi dalam kes yang macam ini, kan, dalam kes yang macam ini kita terpaksa go through proses keaslian surat, kesahihannya, apakah betul proses lantikan dibuat. Walhal musibah kepada hal ini membabitkan institusi, ya, kehakiman, eksekutif. Dan ini saya anggap sebagai asas utama di dalam semangat kita mengambil bahagian berbahas, dan kita nyatakan ini, Tan Sri, dengan sikap dan perasaan penuh tanggungjawab, insya-Allah. Ya, saya tengok ini. Ada nak tanya? Ya, baik. Ya, kita juga, Tan Sri, ya, melalui semakan kita juga, ya, melalui semakan kita juga, Tan Sri, di pihak Presiden, Majlis Peguam sendiri juga mengesahkan, dan bahkan rakan saya dari Seputih, dia adalah antara kes yang dimohon penangguhan oleh peguam berkenaan, sebab peguam berkenaan mewakili utusan Malaysia lawan dengan Seputih dalam kes apa ni, ya. Jadi kes fitnah, soal azan masjid apa segala macam tu, itu pun sudah jadi kes, dan oleh kerana kita akses kepada rangkaian seperti ini, Tan Sri, memang mengesahkan ada kes ditangguhkan, peguam mengesahkan dapat salinan, sedangkan alasan penangguhan itu, Tan Sri, semacam ada satu keistimewaan kepada manusia peguam ini, ya. Dan kita berharap pertemuan sulit yang dia minta oleh peguam itu, ya, harap-harap tak terjadilah, ya. Sebab kalau dah jumpa, Tan Sri, pertemuan sulit, beritahu kata Perdana Menteri dah lantik saya untuk kes Perry, sulit ni, beritahu dengan Ketua Hakim Negara, beritahu dengan Presiden Mahkamah Rayuan. Yang ini saya anggap sebagai suatu amalan yang dilihat boleh mencetuskan keraguan, salah faham dan sebagainya. Jadi saya ingat yang inilah, Tan Sri, perkara yang saya angkat sebagai sebahagian daripada butiran perbahasan saya. Terima kasih.